A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur Al-Quran, tadabbur harian. Insya-Allah satu hari satu muka surat. Insya-Allah hari ini kita bersama-sama di muka surat yang ke-300. InsyaAllah muka surat yang ke-300. Kita bersama-sama di surah Kahfi ayat yang ke-54 sehingga ayat yang ke-61 insyaAllah. Kepada semua, yang pertama sekali terima kasih kepada yang telah memberi feedback suara dan juga gambar. Yang keduanya ialah kalau mudah insyaAllah untuk dapat membuka mushaf setiap daripada kita insyaAllah, untuk sama-sama kita ambil manfaat yang terbaik insyaAllah di sempena bulan Ramadan Al-Mubarak ini, daripada setiap daripada muka surat Quran yang kita baca insyaAllah. InsyaAllah saya akan mulakan dengan kita baca sikit daripada ayat yang ke-54 daripada surah Kahfi pada pagi ini insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur. InsyaAllah kita tengok insyaAllah pengertian yang ada di dalam setiap ayat daripada muka surat ini insyaAllah. Jadi yang pertamanya kita tengok insyaAllah Allah SWT sebutkan kita masih lagi berada di mana kita masih lagi berada di penghujung cerita yang kedua daripada surah Kahfi ini, iaitu cerita dua orang sahabat, seorang kafir dan juga seorang muslim yang berkawan, dan mereka ni, setiap daripada mereka ni diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta, dengan kekayaan. Tetapi orang yang kafir tadi lebih lagi kekayaannya daripada orang yang muslim tadi tu. Jadi oleh kerana itulah dia mula merasa bangga, dia mula menyebut-nyebutkan kelebihan dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala tegur, Allah Taala minta daripada kita semua supaya ambil pengajaran daripada apa yang berlaku ni, daripada apa yang berlaku pada dua orang ni. Jadi Allah Ta'ala sebutkan kerana di penghujung cerita yang telah kita bacakan sebelum daripada ni, iaitu harta ataupun kekayaan yang dimiliki oleh orang kafir tadi ni akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bala-bala, melalui husbanan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada harta-hartanya. Jadi kita tengok sini insya-Allah pengajaran ataupun apa yang perkara-perkara yang sepatutnya diambil pengajaran oleh kita semua daripada cerita tersebut. Allah Ta'ala sebutkan walaqad sarrafna fi hadzal Quran. Allah sebut di sini, Allah kata sarrafna, sesungguhnya sarrafna, daripada sarrafa ni asalnya maknanya ialah tukar-tukar, maknanya kan, aku ambil, kau ambil ini, tukar-tukar, bertukar ganti dan sebagainya. Tetapi maksud di sini ialah maksudnya bayyana, sebagaimana kata ulama tafsir dalam tafsir jalan lain. Dia kata sarrafna artinya bayyana, kami telah jelaskan. Tapi jelaskan ini oleh kerana penggunaan perkataannya ialah sarrafna, artinya ialah jelaskan dengan pelbagai cara. Kalau satu cara saja dia akan bayyana, mungkin menjelaskan, tapi sarrafna ni makna tukar-tukar. Jadi maknanya dia mempunyai makna yang kita kata lebih detail lagi lah kan, bila Allah Ta'ala sebutkan sarrafna. Walaqad sarrafna, Allah Ta'ala kata dia tukar-tukarkan, pelbagaikan fi hadzal Quran, di dalam Quran ini, linnas, untuk manusia, min kulli mathal. Bentuknya salah satu daripada cara yang Allah Ta'ala tukar-tukar ni ialah dengan Allah Ta'ala datangkan pelbagai permisalan, perbandingan. Jadi Allah Ta'ala maknanya ialah nak make sure manusia ni faham juga kan, bukan satu cara saja. Allah Ta'ala buat perumpamaan ini kan, nak menunjukkan bahawa tak, kamu faham tak lagi ni, kamu faham tak lagi, kalau tak faham lagi, macam cikgu sekolah kita katakan. Ini bukanlah maknanya kita nak samakan, tapi maknanya ialah kalau kita nak bayangkan cikgu sekolah tu kan, kalau dia nak ceritakan kepada anak murid dia, kalau dia bersemangat sangat dia nak cerita kan, sehingga anak murid dia tu faham, pelajar-pelajar dia faham, maka dia akan ceritakan dengan berbagai-bagai cara kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan kepada manusia ni supaya manusia tu faham.
Sebab itulah perumpamaan rumput, perumpamaan gunung, perumpamaan bukit, perumpamaan macam-macam perumpamaan supaya manusia itu faham. Tetapi wa kanal insan aksara syai'in jadala. Allah Ta'ala kata tapi manusia ni, iaitu manusia ni kalau dalam ulama tafsir kata ialah manusia yang kafir lah, iaitu yang di Mekah ni, aksara syai'in jadala, sangat-sangat banyak jadal ni makna berdebat-debat ni, suka berdebat ni. Jadala, Allah Ta'ala gunakan perkataan jadala ni ialah maknanya kira nak tolak je. Bukannya kira nak betul tak betul, dia kira nak berdebat je. Nak berdebat dalam erti kata nak tolak, itu maksud jadala. Tapi ayat ini walaupun dikatakan oleh ulama tafsir adalah berkenaan dengan orang kafir, wakanal insan ni orang kafir lah yang banyak berjidal ni kan, tetapi setengah ulama kata dia adalah umum. Kerana apa? Kerana ada satu hadis yang menceritakan tentang perkara ni, iaitu Nabi SAW pernah sekali pergi ke rumah Fatimah dan juga Ali. Jadi Nabi SAW ketuk pintu, kemudian Nabi bertanya, kamu solat malam ke? Kamu solat malam ke? Jadi Sayyidina Ali ni pula banyak menjawab pula. Menjawab apa? Dia kata Allah Ta'ala tahu, kalau Allah Ta'ala izinkan, mesti Allah Ta'ala kejutkan kami ni, gini. Nabi SAW baca ayat ni, wa kanal insan aktsara syai'in jadala. Maknanya kita ni kena ingat kan, kadang-kadang kita ni asyik suka berdebat je, suka nak menang je kan. Kadang-kadang kita rasa tercabar apa-apa kan, kita pun rasa nak berdebat kan. Padahal kita terima, kalau benda tu baik kita terima saja kan. Janganlah kita jadi sebagaimana Allah Ta'ala sebut sini, sifat manusia ni yang tak baik ni, wa kanal insan aktsara syai'in jadala. Hingga kan benda baik pun kita nak berdebat juga. Ayat 55 insya-Allah, ayat yang ke-55. Wa ma mana'an nas an yu'minu iz ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul azabu qubula. Allah Subhanahu Taala sebut sini, manusia ni salah satu daripada perangai manusia lah Allah Taala sebut sini kan. Perangai manusia, perangai orang yang tidak beriman lah, iaitu Allah Taala kata, apakah yang menyebabkan manusia ni tak nak beriman? Wa ma mana'an nas an yu'minu iz ja'ahum al-huda. Apabila dah datang petunjuk kepada mereka, makna petunjuk situ adalah Quran dah datang dah. Al-huda makna Al-Quran. Quran datang, Nabi datang, Nabi cerita. Apa lagi yang menyebabkan manusia ni tak nak beriman? Wa ma mana'an nas an yu'minu. Allah Ta'ala kata, sedangkan iz ja'ahum al-huda, telah datang kepada mereka al-huda, petunjuk. Ataupun Allah Ta'ala kata, apa yang menghalang manusia ni, wa yastaghfiru rabbahum, ataupun apakah yang menghalang manusia ni untuk bertaubat, untuk beristighfar kepada Allah, makna kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang menyebabkan manusia ni degil sangat kan? Yang jadi seperti Firaun ni kan, dalam tafsir sebutkan Firaun sini contohnya, iaitu bila nak mati dah, barulah nak katakan, oh nak bertaubat, aku nak mengaku, aku terima. Sebelum tu mereka ni nak menindas, bahkan sebelum beberapa saat sebelum mati tu, sebelum tenggelam dalam air tu, dia nak bunuh tu Bani Israel tu, nak bunuh Nabi Musa tu kan. Tapi tengok kan, Allah SWT pun tanya, apa yang menyebabkan manusia ni sampai susah sangat nak beriman, susah sangat nak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak balik kepada Allah? Allah Ta'ala kata, illa, inilah dia, ni perangai dia. Allah Ta'ala kata, illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul azabu qubula. Ataupun mereka ni nak tunggu apa? Datangnya sunnatul awwalin. Sunnatul awwal ni maknanya sunnah orang-orang yang terdahulu. Maksudnya ialah kebinasaan dah, maksudnya kan. Nak tunggu Allah Ta'ala binasakan mereka dulu, baru mereka ni nak beriman. Ataupun tunggu azab datang dulu. Ataupun au ya'tiyahum azabu qubula, ataupun datang azab qubula. Qubula tu depan mata maknanya. Dah datang depan mata mereka, barulah mereka ni nak beriman. Macam tu ke? Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sini kan, inilah perangai manusia kan. Jadi insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala jauhkan kita daripada perangai macam ni. Iaitu perangai ni susah sangat nak beriman, susah sangat nak istighfar, sehingga nak tunggu benda-benda macam ni baru datang. Nak tunggu bala datang, barulah kita ni nak beriman. Ayat 56 insya-Allah, ayat 56 kita sama-sama tengok. Allah SWT sebutkan lagi, wa ma nursilul mursalin illa mubasysyirin wa munzirin. Allah Ta'ala sebut ni, wa ma nursilu al mursalin, kami tak utuskan, kami tak kirimkan al mursalin, iaitu rasul-rasul, melainkan kerja dia dua saja, mubasysyirin wa munzirin. Mubasyir maknanya ialah memberi khabar gembira,
Munzirin maknanya ialah memberi khabar yang menakutkan. Maksudnya ialah menceritakan kalau kamu buat baik, kamu akan dapat masuk syurga. Kamu tak baik, kamu masuk neraka. Itulah dia. Itu kerja Rasul, itu saja. Dia tak boleh bawa datangkan bala, tak boleh bawa datangkan azab, tak boleh bawa datangkan ni. Dia tak boleh kata kalau lawan Rasul ni terus kena. Tak. Itu bukan kerja Rasul. Kerja Rasul ni saja kerja Rasulnya. Allah Ta'ala kata wa ma nursilul mursalin. Rasul-rasul ni hanya datang untuk mubasyirin wa munzirin. Menceritakan syurga, menceritakan neraka. Kalau buat baik macam ni, pahala dia macam ni. Kalau buat jahat macam ni, neraka dia, balasan dia, dosa dia macam ni. Jadi itu kerja Rasul. Wa yujadilul lazina kafaru bil batil liyudhidu bihil haq. Allah Ta'ala kata, tengok kan, orang kafir ni kerja Rasul tu saja, bukan paksa mereka pun, bukan kacau mereka pun kan, hanya cerita saja, nak cerita. Wa yujadilul lazina kafaru, tapi orang kafir ni yujadil, tengok kan, Allah Ta'ala guna lagi perkataan yujadil, mujadalah, mujadalah nak berdebat juga bil batil, dengan perkara yang tak betul. Itulah kan kita tengok kan, Allah Ta'ala sebutkan cerita ni dalam tempat yang lain. Dia kata macam-macam dia katakan macam-macam. Dia kata takkanlah Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala nak hantar Rasul, kenapa hantar manusia? Kenapa tak hantar malaikat? Kenapa tak bawa Quran tu kertas, tak bawa yang boleh kami sentuh? Macam-macam kita baca dalam tempat-tempat yang lain kan, Allah Ta'ala sebutkan. Itulah dia. Allah Ta'ala kata wa yujadilul lazina kafaru bil batil. Dia nak berdebat juga kan dengan kebatilan, dan kemudian liyudhidu bihil haqq. Tujuan dia ialah nak menghancurkan. Yudhidu tu maksudnya ialah melemahkan, asalnya dahadha tu maknanya melemahkan. Jadi yudhidu bihil haqq, dia nak melemahkan, dia nak menghancurkan, dia nak menghilangkan benda-benda yang betul tu. Nabi bawa yang betul, tiba-tiba mereka ni halang macam tu, mereka kata macam tu juga. Tengok kan perangai mereka. Wattakhazu ayati, Allah Ta'ala kata, dan mereka menjadikan ayat-ayat aku, ayat-ayat Allah ni, ayat Tuhan pencipta mereka menjadikan, Allah Ta'ala kata ayati wa ma unziru, apa yang diancamkan tu, iaitu sebut neraka ke, sebut azab ke, sebut apa ke, mereka main-main pula tu. Huzwa tu maknanya lawak-lawak pula, buat-buat joke pula kan, bukannya nak buat senda-senda gurau pula kan, huzwa. Itulah Allah Ta'ala sebutkan terang-terang kan. Jadi apa yang berlaku depan mata Nabi SAW tu, depan mata sahabat tu, jadi Allah Ta'ala ceritakan. Jadi sahabat-sahabat ni bila dapat cerita macam ni kan, maknanya Allah Ta'ala ceritakan kepada mereka apa yang berlaku depan mata tu, apa yang berlaku Allah Ta'ala cerita, apa yang berlaku. Jadi maknanya mereka terasa sangat-sangat bahawa Allah Ta'ala ni memang sedang memerhatikan, sedang tahu. Sebenarnya Allah Ta'ala tahu apa benda ni kan, maknanya bukti jelas kan. Kemudian seterusnya Allah Ta'ala kata waman azlam, ayat yang ke-57 insyaAllah, ayat ke-57 Allah Ta'ala kata waman azlamu mimman zukkira bi ayati rabbih. Siapakah yang lebih zalim? Maksud siapa yang lebih zalim ni, maksudnya tidak ada lagi yang lebih zalim daripada ni. Inilah yang paling zalim sekali, yang paling teruk sekali, yang paling dahsyat sekali. Siapa lagi yang paling dahsyat? Inilah orang yang paling dahsyat. Tidak ada yang lebih dahsyat daripada ni. Mimman zukkira bi ayati rabbih, daripada orang yang diberi peringatkan dengan ayat-ayat daripada Tuhan. Maknanya apabila dibacakan, apabila diceritakan, apabila ditunjukkan kan, zukkira, diingatkan dengan ayat-ayat daripada Tuhan, Tuhannya. Siapa yang paling zalim sekali? Inilah dia, fa'arada anha, orang yang berpaling daripadanya. Bila diberi peringat, dia berpaling, dia tak nak terima. Maksudnya berpaling bukan berpaling muka gitu kan, tapi maknanya ialah tak nak terima, tak mau terima. Wa nasiya ma qaddamat yadah, dan kemudian yang keduanya, dia tak nak terima dan kemudian dia lupa apa yang dilakukan oleh tangannya. Maksudnya apa yang dibuat olehnya tu, ulama-ulama tafsir kata sini, sebab oleh kerana dia banyak sangat buat dosa, banyak buat salah kan, jadi dia lupa. Dia tak tahu bahawa Allah Ta'ala sebenarnya tak lupa. Allah Ta'ala mencatatkan semua. Jadi Allah SWT sebut sini, dia berpaling, dia tak nak terima apa yang diperingatkan kepada mereka, dan kemudian yang kedua, dia lupa pula dah apa yang dia buat, kejahatan dia tu kan, dia tak nak ingat, dia rasa macam tak ada apa pun. Kemudian inna ja'alna ala qulubihim akinnah, Allah Ta'ala kata inna ja'alna, sesungguhnya kami jadikan ala qulubihim, di atas hati mereka itu akinnah. Akinnah ni penutup artinya tak nampak, sehingga apa, an yafqahu, sehingga mereka tak boleh nak nampak, tak boleh nak faham. Jadi kita tengok apa perkataan yafqahu dikaitkan dengan qulub, yafqahu dengan qulub, iaitu hati. Manusia ni ada hati maknanya ada faham, ada pemikiran, ada mind, ada macam-macam intelek kan. Kadang-kadang cerdik mereka tu kan, sepatutnya boleh faham, tapi kenapa tak boleh faham, kenapa tak boleh nampak kan?
Tengok kan Allah Subhanahu Wa Taala bila dah tutup pintu, kalau orang tu dah berpaling tak nak, orang tu enggan, maka Allah Taala tutup pintu. Walaupun kita tengok orang tu cerdik kan, manusia bukan tidak cerdik kan, semua manusia ni cerdik kan, tak kira mereka daripada Afrika ke, daripada Arab ke, daripada Asia ke, daripada Amerika, Eropah ke, Caucasian ke, tak kira lah kan, mereka ni apa saja kan, semua tu cerdik kan. Kalau kita nak kata orang Asia tak cerdik, tengok Jepun cerdik pun kan. Kalau kita tengok China cerdik pun, kalau kita nak kata orang putih, orang Eropah, memanglah dia kata dia cerdik kan. Kata-kata orang Afrika tak cerdik, dulu tengok cerdik kan. Orang Afrika juga dulu kan yang maju hebat kan dulu kan, di mana-mana kan, banyak universiti kan. Salah satu daripada universiti yang tertua di dunia ni orang Islam, siapa? Di Timbuktu sebagai contoh, di Mali, tengah-tengah Afrika tu ada kan, maknanya universiti yang besar sangat hebat di Timbuktu tu. Jadi maknanya nak cerita sini ialah orang Islam, orang cerdik sebenarnya, manusia yang cerdik kan, tetapi manusia ni dia guna kecerdikan tu ataupun ditindas ataupun macam-macam lah kan. Allah Ta'ala tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, kadang-kadang Allah Ta'ala naikkan ni, kadang-kadang berapa ratus tahun pula Allah Ta'ala naikkan ni kan, tamadun sini. Makna semua tu ialah manusia tu cerdik, tapi Allah Ta'ala katakan inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu. Allah Ta'ala jadikan hati mereka tak boleh nak terima, tak boleh nak faham. Mereka faham benda lain kan, mereka faham lah matematik ke saintifik, mereka boleh faham kan, nak buat ni kan, macam-macam mereka buat kan, membuat senjata tengok kan, musnahan hebat kan, senjata lah sedang berperang sekarang kita tengok kan, di sana di sini kan, tapi mereka ayat Quran ni mereka tak nak faham, tak boleh faham. Wa fi adhanihim waqra, Allah Ta'ala kata dan telinga mereka tu ada waqra ni macam sumbat ni. Sumbat, mana ada sumbatan macam tu, orang kata dekat orang pekerja di airport, dekat kapal terbang tu kan disumbat dengan warna kuning, atau pekerja di kilang-kilang tu kan diletak warna kuning tu kan, sumbat dalam tu kan sampai tak boleh dengar. Macam itulah kan Allah SWT jadikan sampai mereka ni dengar, bukan tak boleh dengar, bukan mereka ni tuli, tapi mereka ni tak boleh dengar ayat-ayat Allah SWT bila diceritakan kepada mereka. Jadi hati mereka tertutup, mereka sendiri lari. Jadi tengok Allah Ta'ala sebutkan fa'arada, mereka lari dulu kan, mereka berpaling dulu kan, nafsu ikut nafsu mereka tu kan. Jadi tengok kan, lalu Allah Ta'ala tutuplah mata mereka, dah habis semua, tak boleh, tutup hati mereka, telinga mereka. Wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada. Akhirnya apa yang terjadi kepada mereka? Wa in tad'uhum ilal huda, kalau kamu ajak mereka kepada petunjuk, kamu ceritakan kepada mereka, falan yahtadu, tak mungkin dah mereka ni izan abada kan, yahtadu izan abada, selama-lamanya dah tak nak nampak dah, tak dapat petunjuk dah. Jadi bahaya kan kita ni Allah Subhanahu Wa Taala, kalau apabila Allah Taala beri petunjuk pada kita, Allah Taala tunjukkan kepada kita jalan, Allah tunjukkan kepada kita kebenaran kan, hendaklah cepat-cepat kita capai. Bulan Ramadan yang al-mubarak ni kan, kita ni kan bila Allah Taala tunjukkan, ambil cepat-cepat kan. Kalau kita rasa macam nak buat baik, kita ambil cepat-cepat kan, jangan takut nanti Allah Taala akan dah biarlah kamu ni kan. Kalau manusia kan macam mana kan, kita nak beri dia tak nak, kita nak beri tak nak, akhirnya kalau manusia lah kan, dia kata tak apa, tak nak, sudahlah, dah biarlah, dia tak akan, tak ada tawaran, offer dah tutup lah. Jadi Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran ni kan, macam tu lah kan, manusia dia a'rada, kemudian dia tutup dosa dia banyak, dia tak nak ingat kan, dia tak nak rasa bahawa dia tu bersalah, kemudian jadi Allah Ta'ala pun jadikanlah hati dia tak boleh faham dah, telinga dia tersumbat dah, akhirnya kamu ceritakan apa-apa pun, wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada. Seterusnya ayat yang ke-58. Ayat 58 Allah Subhanahu Wa Taala kata wa rabbukal ghafur zur rahmah. Tapi ingatkan Allah Taala ni ghafur. Allah Taala Tuhan kamu ni, Allah Taala kata wa rabbuka, Tuhan ni al-ghafur. Kalau manusia tu nak kembali, dia boleh kembalikan, Allah Taala terima, walaupun dosa dia menggunung mana pun kan. Kalau dibawa lah sampai dosa tu dah penuh langit bumi pun kan, dalam hadis Nabi sebut kan, lah hadis 40 kan, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dia. Jangan bimbang kan, jangan bimbang. Kalau dia nak kembali kepada Allah, Allah Ta'ala akan ampunkan dia. Dan Allah Ta'ala ni Zur Rahmah. Allah Ta'ala ni tengokkan, dia sebut sifat dia kan, bukan nak balas dendam, bukan nak marah kepada manusia ni, tetapi Zur Rahmah, mempunyai rahmat kan, dia banyak Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala Maha Rahmah, Maha Rahim. Lau yu'akhizuhum bima kasabu, Allah Ta'ala kata kalau Allah Ta'ala yu'akhizuhum bima kasabu ni dengan apa yang mereka buat, makna kejahatan mereka. Kalau kita tengok kan, kita pada hari ini kan ada manusia kufurnya, ada kalau manusia dah Islam pun ada manusia yang buat maksiatnya dan sebagainya. Kalaulah Allah Ta'ala yu'akhizuhum artinya ialah Allah Ta'ala nak ambil tindakan.
Kalau ikut sepatutnya ambil tindakan lah kan, bima kasabu, dengan atas usaha, atas kerja mereka, kejahatan mereka tu sepatutnya yu'akhizuhum. Tapi Allah Ta'ala kata lau yu'akhizuhum, kalau Allah Ta'ala nak ambil tindakan terhadap mereka tu kerana perbuatan mereka yang jahat tu kan, la'ajjala lahumul azab, nescaya Allah Ta'ala boleh segerakan, sepatutnya dah segerakan azab tu sepatutnya. Sepatutnya dah buat jahat, kenalah sepatutnya kan. Macam orang kita kan, kalau kita buat salah kata kan, depan mata kata polis ada kat situ kan, dia ambil tindakan terus, catat lah kan, saman terus lah kan. Lah langgar lampu merah katakan sebagai contoh kan, depan polis tunggu situ kan, tengah saya catat dah kan, langgar lampu merah lagi, dah tulis lah kan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau Allah Ta'ala nak ambil tindakan kepada kita, Allah Ta'ala patutnya boleh ambil lah kan. Sebab apa? Banyak sangat maksiat yang kita buat kan, termasuk kita lah kan. Maksiat manusia yang tak beriman itu memang maksiat clear kan tak? Jadi maknanya sini ialah kalau Allah Ta'ala nak ambil tindakan kepada kita, nescaya la'ajjala, nescaya akan disegerakan lahumul azab, kepada azab terhadap mereka, ballahum maw'idun la yajidu min dunihi maw'ila. Tapi Allah Ta'ala kata dia tak buat itu, lau saja kan, Allah Ta'ala tak buat benda tu. Allah Ta'ala ballahum maw'idun, Allah Ta'ala kata bahkan bagi mereka itu maw'idun, janji. Tak apa, Allah Ta'ala janji mereka tu apa? Kalau mati pasti dah kan, mereka tak boleh lari. Mereka nak lari ke mana? Mereka pasti mati juga kan. Mati tu artinya ialah pergi berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah kita kata ila rahmatillah kan, berjumpa dengan Allah kan. Jadi maknanya manusia tak boleh mati. Kalau dia kata tak boleh, dia nak lari mana, ke Mars ke Venus ke mana kan, ke matahari ke, dia nak hidup selama-lama sana tak jumpa Allah, tak apa, ini manusia akan jumpa Allah. Sebab tu Allah Ta'ala katakan ballahum maw'idun. Allah Ta'ala tak mungkin, Allah Ta'ala tak kenakan azab atas dunia ni kepada dia, tetapi dia ada janji dengan Allah SWT. Ballahum maw'idun, bagi mereka tu ada janji, lan yajidu min dunihi, yang mana dia tak akan ada min dunihi, selain daripada Allah Ta'ala, dia tak akan jumpa mau'ila, untuk tempat berlindung. Wa'ala tu, wa'alanya ialah orang yang cari tempat perlindungan tu, wa'ala. Jadi mau'ila ialah tempat perlindungan. Jadi maknanya dia nak berlindung di mana? Akhirnya terpaksa pergi kepada Allah Ta'ala juga, mati pergi kepada Allah Ta'ala juga. Jadi itulah tempat. Jadi maknanya siapa yang nak lari daripada Allah Ta'ala dunia ni, dia tak akan boleh lari di akhirat. Atas dunia pun kalau Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala biarkan. Kadang-kadang tu biarkan kan. Kadang-kadang kita panggil dia, kadang-kadang orang yang jahat dapat nikmat, tapi Allah Ta'ala biarkan. Kita panggil dia istidraj kan, nastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah Ta'ala heret mereka sikit, sesatkan mereka sampai mereka ni lali, mereka ni tak sedar, mereka rasa seronok. Jadi Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tak hantar azab kadang-kadang kepada kita semua, tak sebagaimana umat-umat yang sebelum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watilkal qura, akhir kisah kan. Kita tengok sekarang kita sampai kepada akhir cerita, iaitu cerita yang kedua. Allah Ta'ala buat pengajaran, ceritakan kepada kita kan, selepas daripada kisah yang kedua dalam surah Al-Kahfi ni, iaitu kisah Ashabu Jannatain ataupun Sahibul Jannatain, tuan punya dua kebun tu. Tuan punya, minta maaf, Ashabul Jannatain, tuan punya dua kebun tu, kebun ada yang kaya dan miskin tadi tu. Jadi akhirnya Allah Ta'ala kata watilkal qura, itulah semua kampung-kampung. Watilkal qura, itulah kampung-kampung. Kampung apa? Iaitu pengajaran-pengajaran, kampung-kampung, negeri-negeri, bandar-bandar yang telah mereka kata ahlaknahum, yang kami binasakan mereka. Kampung mana? Kaum Ad, kaum Soleh, kaum Lut, macam-macam kampung, Firaun, semua tu Allah Ta'ala hancurkan. Dengan Korun, walaupun dia itu adalah merupakan bangsa Firaun, bangsa Nabi Musa, Bani Israel, Korun, tapi dihancurkan juga, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Jadi kita tengok sini kan, Allah Ta'ala kata watilkal qura, semua tengok kampung-kampung tu, negeri-negeri tu dengan semua tu, ahlaknahum, kami hancurkan mereka semuanya. Lamma zalamu, sebab apa Allah Ta'ala hancurkan? Sebab mereka tu zalamu. Lamma zalamu, apa kezaliman mereka? Kadang-kadang bukan mereka kacau orang, tapi kerana kesombongan mereka, kerana kekufuran mereka, kerana mereka ni menolak Rasul. Sebab itulah Allah Ta'ala kata itulah zalim mereka. Tengok kaum Nabi contohlah kan, kaum Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam, kaum dia tu kesalahan dia apa? Iaitu melakukan liwat. Kalau ikutnya liwat sama-sama dia lah kan, tak ada masalah. Kita kata kan itu personal masalah, dia dengan sendiri suka sama suka. Tapi Allah Ta'ala tak, dia telah zalim. Dia menolak Allah SWT, menolak ajaran Nabi Lut, dan kemudian tu dia engkar, kemudian dia lawan, kemudian dia nak tengok kan, akhirnya Allah, itulah dia kezaliman yang besar. Manusia ni zalim yang paling besar sekali lah bila dia syirik pada Allah SWT, bila dia kufur. Jadi Allah Ta'ala kata ahlaknahum lamma zalamu, apabila mereka tu zalim,
waja'alna limahlikihim mau'ida, dan Allah Ta'ala sebutkan kami jadikan mahlikihim, masa kehancuran mereka tu, mau'ida, ada ditentukan. Jangan bimbang mana Allah Ta'ala tentukan, Allah Ta'ala dah ada. Jadi kita, Allah peringatan kepada kita semua kan, bahawa ingatlah bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan ada masa untuk kita tu. Masa mati tu adalah of course lah kan, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah kita sampai sekarang kepada ayat yang ke-60. Kita masuk kepada satu cerita yang ketiga. Ayat 60, cerita yang ketiga yang ada di dalam surah Kahfi ni, iaitu kisah Nabi Musa dan juga Khadir. Jadi kalau kita tengok dalam ayat ni kan, insya-Allah kita sama-sama tengok kan. Memanglah kita baca, kadang-kadang kita dengar cerita kan, tapi kita dengar sekarang apa yang Allah SWT cerita sendiri. Itulah yang terbaik kan, itulah yang paling betul sekali. Yang lain tu kemungkinan Israiliyat lah, kemungkinan cerita tak betul lah, kemungkinan cerita lah daripada mana-mana kan. Tapi ini adalah cerita daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Jadi sepatutnya kita ambil pengajaran, kita dengar betul-betul kan apa yang Allah Ta'ala ceritakan, dengan perkataan-perkataannya apa Allah Ta'ala gunakan. Jadi insya-Allah kita tengok Allah Ta'ala kata sini kan, dalam ayat 60 bermula cerita kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa ni, wa iz qala Musa, dan ingatlah Muhammad ketika Nabi Musa qala, dia berkata li fatah, kepada iaitu pemudanya. Dalam terjemahan pemuda lah fatah kan, tapi maksud fatah sini ialah iaitu seorang muda yang menjadi pembantunya, iaitu namanya ialah Yusha' bin Nun. Tu masyhur lah kan jadi maknanya lah nak cerita sini, kalau kita ni nak belajar yang paling cantik sekali ialah kita sentiasa mengiringi orang pandai, mengiringi guru lah mana kan jadi sebagaimana Yusha' bin Nun ini, dia ni bersama dengan Nabi Musa, menjadi khidmat kepada Nabi Musa, membantu Nabi Musa kan, dia nak belajar daripada Nabi Musa, dan akhirnya dia dilantik oleh Allah SWT sebagai seorang Nabi kan. Selepas daripada Nabi Musa dah tak ada, dia telah dilantik Nabi, dan dialah yang telah membawa Bani Israel ini untuk pergi berperang di Palestin. Jadi kita tengok sini Allah Ta'ala kata, jadi sekali tu Nabi Musa ni kan pernah dia bercakap kepada Bani Israel, atas dunia ni dialah antara orang yang pandai, dia kata, antara orang yang pandai lah, dia kata kan, tak ada orang yang lebih. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala macam menegurnya, tak patut ke cakap macam tu, sebab ada lagi orang yang lebih pandai. Jadi dia sangat sedih lah bila Allah Ta'ala tegur dia kan, barulah dia ni menyesal dan sebagainya. Lalu dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, manakah orang tu, dia nak belajar dengan orang tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, kamu pergilah ke satu tempat di mana ada Majma'al Bahrain, pertemuan di antara dua laut. Pertemuan dua laut ni kita tak tahu di mana, tak tahu di mana kan. Ada ulama ni kata gini, ada kata di Algeria, ada yang kata di antara Laut Merah dengan Laut Mediterranean, ada yang kata gini, ada kata gini, kita tak tahulah kan. Tu tak penting bagi kita, tapi Allah SWT sebut sini kan, wa iz qala Musa di Fatah, dan ketika Musa berkata kepada Fatah, kepada pemuda tu iaitu Yusha' bin Nun tu, la abrah makna kita tak akan berhenti, aku tak akan berhenti, aku akan berjalan, aku tak akan putus asa, la abrah hatta ablugha majma'al bahrain, sehingga aku sampai kepada pertemuan di antara dua laut. Ini yang kita kata tak tahu di mana kan. Kemudian au amdiya hukuba, ataupun aku akan berjalan, dia kata bertahun-tahun aku akan berjalan mencari. Tengok kan makna dia sangat sedih lah sekarang ni kan, sebab Allah Ta'ala dah tegur ni kan. Itulah dia maknanya kan, makna dia ni ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana bercakap tadi kan tersalah kan. Dia tak kata wallahu alam, kata setengah ulama kata sebab dia tak kata wallahu alam, dia kata tak adalah orang lebih tahu, aku lebih tahu, dia tak kata wallahu alam. Jadi Allah Ta'ala tegur dia, jadi Allah Ta'ala dia pun nak pergi belajar lah kan. Jadi dia nak menebuskan kesalahan ni, bukan dosa sebab Rasul-Rasul tidak berdosa tapi dia rasa itulah satu kesalahan dia, jadi dia pun nak pergilah belajar. Jadi aku akan berjalan, dia kata au amdiya hukuba, aku akan berjalan, tak kira lah bertahun-tahun pun tak kira, aku tak akan berhenti. Kemudian seterusnya dia kata falamma balagha, apabila keduanya telah sampai majma'a bainihima, tempat pertemuan dua laut tu, dah sampailah kat situ, dah berjalan-jalan tak tahu berapa lama kan, nasiya hutahuma, tiba-tiba keduanya lupa ikan tu kan, hutahuma, jadi dia bawa ikan tu dah kering kan, ikan tu kan, jadi dia makan ikan tu, dia katakan ikan tu agak besar juga, ikan tu dah makan separuh dah, dia makan separuh dah, jadi tinggallah separuh lagi, jadi dia tinggal dibawa dalam bekas. Jadi pada masa tu Nabi Musa tidur kan, sampai situ Nabi Musa tidur, jadi yang Yusha' ni jaga, tapi dia tengoklah ikan tu tiba-tiba bergerak melompat-lompat terus masuk dalam laut. Jadi dia tengoklah benda tu kan, tapi dia terlupa nak beritahu kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi apa cerita ni kan, cerita seterusnya kan, Allah Ta'ala sebut sini kan, fattakhadha sabilahu fil bahri saraba, ikan tu melompat
dia masuk ke dalam laut kan, fattakhadha sabilahu. Jadi pada masa ni Yusha tengoklah kan, saroba tu makna pergi bebas lah, bebas kan. Dan dikatakan dia bebas, dia terjun dalam laut tu, lepas tu laut tu tiba-tiba terbentuklah satu terowong di situ, ada satu lubang situ. Apa terjadi sebenarnya selepas daripada tu? InsyaAllah kita bersama-sama dalam sesi akan datang muka surat 301, bukan 300 muka surat 301 insyaAllah, muka surat 301 dalam sesi akan datang insyaAllah. Jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Jangan lupa insyaAllah untuk share, untuk tekan like insyaAllah dalam Facebook ke dalam YouTube ke, tekan like dan beri komen insyaAllah, komen apa-apa saja insyaAllah. Moga-moga Allah SWT akan memberikan keberkatan kepada hidup kita insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.